Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah merupakan kumpulan saya untuk projek pengurusan sumber warisan, dan insyaAllah kami berlapan akan bergerak ke Batu Sapi Sandakan, yang mana perjalanan akan mengambil masa berkemungkinan dalam 6 jam. Jadi insyaAllah doakan kami semoga dipermudahkan. Jumpa di Sandakan nanti. Okey. Kami berada di Taman Mawar, di mana kami menginap di sini untuk 3 hari 2 malam inilah. Dan sekarang kami akan bergerak ke Batu Sapi, dan mungkin masa mengambil perjalanan dari sini ke sana mengambil masa dalam kurang lebih 20 minit. Alhamdulillah kami sudah sampai di tapak projek untuk pengurusan sumber warisan kami, iaitu Batu Sapi. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kami akan memasuki kawasan Batu Sapi dan akan melihat sendiri dan merasai keadaan yang berada di dalam sana. Okey? Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya, ini negaraku, udaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami bina tamadun. Lihat rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar. Awan hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Dah merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya Sekarang saya berada di tapak warisan Batu Sapi Sandakan. Tapak warisan ini terletak lebih kurang 328 km dari kota Kinabalu, Sabah. Lokasi taman warisan ini terletak di Muara Laut Sandakan yang kira-kira 12 km dari pusat bandar Sandakan, yang lebih kurang mengambil masa 30 menit perjalanannya. Warisan Batu Sapi ini mempunyai keunikan yang tersendiri sehingga akan ramai pelancong dari dalam dan luar negara yang datang melihat keunikannya. Namun untuk masuk ini kita perlu tiket pas untuk melihatnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membicarakan tentang keunikan tapak Taman Batu Sapi tersebut. Di mana Taman Batu Sapi atau dikenali sebagai Batu Sapi Heritage Park merupakan salah satu tapak warisan yang berbeza daripada tapak warisan yang lain dari seluruh negara, di mana ia disebabkan oleh keunikan tapak tersebut membentuk seekor lembu, dan jika dilihat dengan teliti kita dapat melihat seekor buaya. Terdapat mitos mengenai pembentukan replika batu hingga diangkat menjadi satu tapak warisan Batu Sapi kerana keunikannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya telah berada di tapak warisan yang dikenali sebagai Batu Sapi. Menurut masyarakat setempat, Batu Sapi merupakan satu kisah yang telah diceritakan oleh orang-orang terdahulu bahwasanya Batu Sapi ini terjadi apabila berlakunya pergaduhan, dikatakan pergaduhan antara buaya dan sapi, yang telah dikisahkan oleh mereka bahwasanya dikaitkan dengan kemurkaan Datuk Nasuka kepada si Utuh akibat melepaskan sapi-sapinya berkeliaran dan dapat ancaman daripada buaya, dan disitulah mereka telah melihat sapi ini telah melindungi kampung tersebut, dan mereka telah melihat juga berlakunya malapetaka, yaitu petir yang menyambar sapi dan buaya ini dan menyebabkan mereka menjadi batu. Oleh demikian, apa yang kita tanya mengenai bongkar batu, iaitu Batu Sapi ini merupakan sebuah batu yang ada unsur mitos dan sejarahnya sendiri, yang mana kita tahu pergaduhan antara sang buaya dengan sapi itu.
Jadi kita melihat bongkar batu ini atau batu sapi ini merupakan satu taman warisan Bandar Sendakan secara hamnya, dan kini telah menjadi sebagai pusat pelancongan di Sendakan. Pun begitu, dalam mengekalkan identiti tapak warisan ini, kita dapat lihat pemandangan yang menduka citakan apabila sampah-sampah yang mula berkumpul apabila terjadinya air pasang dan menghanyutkan sampah-sampah ke pesisiran pantai. Selain daripada itu, kita dapat lihat faktor keselamatan yang longgar, di mana kawasan ini tidak disediakan pengawasan yang penuh. Selain daripada itu, kurangnya lampu untuk menerangi kawasan ini pada waktu malam, dan ini akan mengundangkan aktiviti yang kurang bermoral seperti masalah penagihan dada, pencerobohan, dan juga kecurian. Apa yang dikatakan oleh saudara Nian, saya juga berpendapat bahawa kurangnya kemudahan-kemudahan awam dan juga berlakunya banyak penyelenggaraan yang mereka lihat sekarang ditolak sekarang membina pusat-pusat pembangunan yang mencacatkan pemandangan di sekitar Taman Warisan Batu Sapi ini. Kita lihat juga rumput yang panjang yang tidak dipotong bulan-bulan, dan juga saya membuat pemerhatian sendiri yang mana melihat tandas awam ini ada tetapi kurang dibersihkan, kurang adanya kos pembelanjaan dalam menyediakan perkhidmatan ini tujuan bagi mereka para pelancong di sekitar Sabah dan juga di Malaysia. Amin. Yang saya berpendapat bahawa masalah ini perlu penyelesaian yang secepatnya. Oleh yang demikian, pihak yang berwajib seperti Majlis Perbandaran Sandakan dan lembaga pelancongan perlu mengambil tindakan yang drastik dalam membuat pembaharuan dan juga peningkatan dari segi pengurusan teknikal penyelenggaraan. Alhamdulillah, selepas perjalanan 6 jam daripada Sandakan, akhirnya kami sampai di Universiti Malaysia Sabah. Dan tepat pada pukul 3 petang tadi kami sudah sampailah, pukul 3 lebih. Dan moga-moga projek pengurusan sumber warisan yang kami lakukan ini diterima dan dapat diberikan markah yang terbaik sebagai kansel jiwa yang terbaik, dan diharapkan kepada Profesor Mazli dapat memberikan markah yang terbaik kepada kami semua. Okey. That was what you told me. I'm giving you up. I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Kami telah menempuh seramai 2 orang responden untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Taman Warisan Batu Sapi. 3 soalan telah diutarakan pada responden. Responden pertama merupakan Encik Ahmad Iswari bin Muhammad, memegang jawatan sebagai Ketua Cawangan Kampung Gas merangkap promosi JKKK Kampung Gas Baru. Soalan pertama yang telah diutarakan mengenai perbezaan yang dapat dilihat pada masa dahulu dan pada masa kini di Taman Warisan Batu Sapi. Beliau berpendapat bahawa perbezaan yang dapat dilihat adalah dari aspek persekitaran, di mana terdapatnya permajuan dari segi kemudahan infrastruktur. Kemudahan yang ada pada masa kini tidak dapat pada masa dahulu. Terdapat juga pembangunan yang banyak di persekitaran kawasan Batu Sapi itu, seperti perumahan atas air dan perumahan kayu, kilang-kilang dan pembinaan sekolah. Berbanding pada masa dahulu, Taman Warisan Batu Sapi adalah kawasan yang tunggal di kawasan itu. Soalan kedua yang diutarakan kepada beliau adalah mengenai sebab tapak warisan Batu Sapi dijadikan tempat pemujaan masyarakat setempat. Haji Niswari mengatakan bahawa mereka yang melakukan sebarang upacara di Taman Warisan Batu Sapi bukan bermaksud untuk melakukan sebarang pemujaan, namun ianya sekadar upacara bagi memperingati peristiwa yang berlaku pada satu ketika dahulu, di mana sapi-sapi yang terdapat di kawasan Batu Sapi tersebut cuba untuk mempertahankan penduduk kampung daripada diserang sang buaya. Beliau juga mengatakan bahawa mereka yang percaya kejadian Batu Sapi merupakan tanda kiamat. Soalan terakhir yang telah dikemukakan kepada beliau adalah langkah yang boleh diambil bagi mengekalkan tapak warisan Batu Sapi sebagai tapak warisan Malaysia. Menurut beliau, apa yang penting diambil berat adalah mengenai kebersihan. Beliau juga berpendapat bahawa
Pihak kerajaan dan penduduk setempat mengambil berat mengenai kebersihan di kawasan tapak warisan tersebut, di mana faktor kebersihan perlu dijadikan sebagai faktor utama bagi menjadikan Taman Warisan Batu Sapi kekal menjadi tapak pelancongan. Menemu bual seorang responden yang kedua iaitu Puan Rosnah, seorang pembantu tadbir S22. Kami telah mengutarakan soalan kepada Puan Rosnah iaitu apakah cabaran yang dihadapi dalam usaha melihara dan juga memelihara tapak warisan batu sapi ini, di mana beliau berpendapat bahawa dalam menangani isu maupun cabaran yang telah dihadapi di tapak warisan batu sapi ini, di mana beliau menyeru supaya pihak berwajib untuk melakukan penyelenggaraan berkala supaya dapat menarik minat pelancong untuk melawat ke tapak warisan batu sapi tersebut. Kami telah mengumpulkan soalan kepada Puan Rosnah iaitu mengapakah tapak warisan batu sapi ini telah menjadi salah satu tempat tumpuan untuk melakukan upacara pemujaan. Menurut Puan Rosnah, beliau berpendapat bahawa dengan melakukan kegiatan pemujaan ini akan memberi kekayaan ataupun keberhasilan kepada masyarakat maupun individu yang melakukan pemujaan di kawasan tapak warisan batu sapi tersebut. Antara pemujaan yang dilakukan adalah seperti mendapatkan nombor ekor, di mana masyarakat di kawasan setempat percaya bahawa dengan nombor ekor tersebut mampu memberikan kekayaan kepada mereka. Kami telah mengajukan soalan kepada Puan Rosnah binti Madlih iaitu tapak warisan batu sapi ini dilihat kurang mendapat kunjungan daripada masyarakat setempat maupun pelancong daripada luar. Adakah ini disebabkan oleh faktor kebersihan ataupun terdapat faktor lain yang mendorong tapak warisan batu sapi ini kurang dikunjungi? Beliau bersetuju bahawa tapak warisan batu sapi ini tidak diselenggara ataupun diurus dengan baik, serta terdapat banyak sampah di kawasan tersebut. Tambahan pula, terdapat rumput-rumput panjang yang tidak diurus dengan baik sehingga mendatangkan rasa kurang selesa kepada pengunjung. Sedikit pun ku tak merasa malu tanpa ada kekasih di hatiku. Bukan berarti ku tak